Okey, diam tak diam, kita dah 1 tahun 1 tahun kerajaan perpaduan Malaysia Madani di bawah pentadbiran Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. So apa pandangan Datuk mengenai kerajaan Malaysia Madani ini? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili barisan NGO di Malaysia lah, boleh dikatakan gitu. Setelah setahun berlalu sejak tarikh 22 November 2022 apabila saya terlibat juga menghantar memorandum serta membuat PC di hadapan PWTC, iaitu bangunan UMNO, bangunan Menara Dato' On, menyatakan akan menghantar memorandum ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Tuan Agong bagi menyokong dan menjunjung Duli Yang Maha Mulia untuk melantik seorang Perdana Menteri daripada Kerajaan Perpaduan yang dicadangkan oleh baginda sendiri. Jadi hari ini tepatlah setahun berlalu. Alhamdulillah yang kita tengok apa yang telah berlalu di bawah Kerajaan Perpaduan Malaysia berkonsepkan Malaysia Madani. Kita telah lihat berbagai pancaroba juga, pancaroba serta permasalahan terutamanya masalah kos sara hidup rakyat, di mana rakyat ini terpaksa berhempas pulas juga untuk bekerja berlari untuk mendapatkan sesuap nasi serta menyara hidup keluarga masing-masing, agar tidak ketinggalan di arus zaman. Jadi bagi pihak NGO, kerana saya sebagai pemimpin di dalam 25 NGO sendiri, saya pemimpin dan juga bersekutu dengan lebih 109 NGO yang lain. Juga sebagaimana sebelum ini saya telah mengumumkan untuk mengadakan satu program sempena setahunnya Kerajaan Malaysia Madani ini, iaitu Hari Perpaduan bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama NGO lah. Di situ kami akan bekerjasama dengan ROS untuk menyertakan lebih 1,000 NGO untuk menyatakan sokongan dan dukungan kepada Kerajaan Perpaduan hari ini, di mana PH selaku tonggaknya dan juga Barisan Nasional, GRS dan juga parti-parti di Sarawak. Dan begitu juga dengan wakil-wakil, ada juga yang wakil-wakil bebas serta yang wakil-wakil yang baru menyokong. Saya tak salah saya, dalam pengetahuan saya lebih kurang ada 12 ahli parlimen pihak pembangkang telah menyatakan sokongan penuh kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Alhamdulillah. Dan di sini menunjukkan bahawa Kerajaan Malaysia Madani ini maknanya jumlahnya telah lebih daripada 148 ahli parlimen, dan kalau campur 4 campur 12 mungkin lebih lagi lah. Jadi ini menunjukkan suatu kota 2/3 daripada keseluruhan ahli-ahli parlimen di Malaysia yang berjumlah 222. Jadi bagi pihak NGO, kita menyatakan bahawa memanglah 6 bulan pertama tu kita tak nampaklah apa yang pelaksanaan di bawah dasar-dasar Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dibantu oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan juga Datuk Seri Fadilah Yusof. Nampaknya telah berhati-hati menyusun langkah dasar dan juga prinsip pemerintahan kerajaan perpaduan ini. Tetapi setelah 6 bulan kita tengok, nampaknya ada pihak-pihak tertentu yang telah mengambil kesempatan, terutamanya kartel-kartel dalam dunia perdagangan dan perniagaan di Malaysia ini telah mengambil kesempatan untuk cuba monopoli pasaran peruncutan, di mana telah berlakunya kenaikan harga barangan runcit yang telah menyebabkan rakyat begitu gelisah.
terutamanya harga beras. Harga beras di mana ianya adalah satu makanan ruji kepada rakyat Malaysia, yang paling utama. Dan begitu juga bahan-bahan lain seperti gula, minyak masak, tepung gandum. Ini adalah barang-barang keperluan asas kepada rakyat Malaysia. Memanglah berbagai konflik yang berlaku, terutamanya di dunia luar, di pihak antarabangsa di sana, terutamanya konflik peperangan antara Rusia dengan Ukraine. Dan kini sejak 9 Oktober yang lalu telah berlaku serangan demi serangan di Palestin, terutamanya di Semenanjung Gaza, telah menyebabkan polemik ekonomi serta geopolitik dunia telah agak berkemelut, dan menyebabkan pasaran antarabangsa pun bergolak. Begitu juga dengan kadar ringgit Malaysia yang agak kurang kukuh, telah menyebabkan ekonomi kita ekonomi kita tidak begitu stabil. Di sini peranan PMX, iaitu Perdana Menteri yang ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita sarankan kerajaan unity atau kerajaan perpaduan ini lebih lebih kenakan ataupun disaran melebihkan ataupun melipat kali gandakan usaha untuk menangani masalah ekonomi dalam negara dan juga pasaran antarabangsa. Kita ada juga pendapat-pendapat daripada pihak di peringkat antarabangsa, terutama negara-negara jiran Indonesia, Thailand, Singapura, Bangladesh, India, Pakistan, Sri Lanka. Setakat ini mereka berperanan juga di dalam negara Malaysia ini walaupun sebagai pendatang yang ada permit dan tak ada permit, yang ada juga yang sebagai pelajar dan juga sebagai peniaga, juga telah menyumbang sedikit sebanyak kepada perkembangan ekonomi di seluruh Malaysia lah. Jadi rakyat kita sarankanlah, pihak NGO kita sarankan, marilah kita bersama-sama bangkit. Setelah setahun kerajaan ini kita bantu apa yang terdaya di kita. Kalau misalnya sekurang-kurangnya menyokong dasar-dasar kerajaan, kerana kerajaan telah cuba berbuat yang terbaik demi rakyat, demi agama, bangsa dan negara. Janganlah kita sesuatu perkara tu cepat sangat kita menidakkan ataupun menganggap sesuatu itu adalah suatu negatif. Kita kena pandang dari segi aspek positifnya. Kita tengok dalam perjalanan di Dewan Rakyat selama ini, setahun telah berlalu, beberapa penggal parlimen telah dilangsungkan. Kita boleh lihat kematangan ahli-ahli parlimen, terutama yang baru, agak kurang lah. Dan di pihak backbenchers juga kerajaan, kita sarankan agar lebih agresif, agar lebih menampakkan lebih dinamik, cuba mencadangkan yang apa yang terbaik untuk kepada kerajaan pusat, terutama kepada menteri-menteri kabinet. Lagi satu kita saranlah, macam kementerian KPDN KK itu, kementerinya Allahyarham Salahuddin Ayub tu yang telah pergi meninggalkan kita, minta digantikan cepatlah, kerana hal ehwal KPDN ni pun perlu diambil ditangani dan diambil beratlah. Kerana kita tengok dalam pasaran dan kehidupan kita hari ini, KPDN perlu menggembelingkan lagi penguatkuasaan terhadap peniaga-peniaga dan juga ekonomi hari ini lah. Dan juga MITI, kita lihat peranannya agak agresif juga bersama Perdana Menteri di luar negara, membawa sumbangan ataupun pelaburan ke dalam negara. Jadi kita lihat pergerakan tu memang ada pergerakan, kita nampak sebagai kita Persekutuan Dewan Perdagangan Antarabangsa Malaysia ni cuba melahirkan idea-idea serta gerakan-gerakan
dan serta cadangan-cadangan kepada kerajaan apa yang perlu kita buat untuk mendepani dan juga menangani masalah ekonomi, terutamanya kalau di Kuala Lumpur ini masalah pasaran hartanah ataupun property market ni, kita tengok telah mendapat suasana yang begitu dingin terutamanya dari pihak perbankan. Minta maaf saya cakap lah pihak bank nampaknya agak dingin untuk support perkembangan pasaran hartanah dan juga property market di seluruh Malaysia lah keseluruhannya. Jadi kita minta menyarankan pihak bank, pihak sektor-sektor kewangan agar membantulah bantu dan menyokong usaha kerajaan dan juga usaha-usaha pihak swasta untuk membangunkan lebih banyak pembangunan hartanah ataupun property development, terutamanya kawasan Lembah Kelang ini. Begitu juga dengan pihak kerajaan, Kementerian Kerja Raya, agar menyegerakan kerja-kerja ataupun kontrak-kontrak infrastruktur yang agak terbantut sebab setahun dua ini, dan melancarkan lebih banyak projek terutamanya lebuh raya, jalan raya serta upgrade jalan raya. Dan sebab saya pun sebenarnya salah seorang kontraktor juga G7, tetapi dah 3-4 tahun dah tak ada kerja, cuba masuk juga, tapi menyebabkan oleh sebab kerajaan yang sebelum ini kejap stabil kejap tak stabil, jadi itulah dia. Jadi kita berharap kerajaan hari ini, kerajaan perpaduan, kerajaan Malaysia Madani ini akan menggunakan keadaan kelebihan sebagai kerajaan yang stabil untuk lebih berani melancarkan dan juga menggesa pihak-pihak yang semua pihak lah, pihak agensi pun kita gesa agar lebih aktif dan lebih progresif menyokong usaha pihak kontraktor, terutamanya pihak kontraktor yang di bawah daripada G1 dan seterusnya kepada kontraktor G7, G7 dan begitu juga pemaju-pemerahan. Kita sarankan pihak kerajaan Kementerian Perumahan agar memberi kelonggaran dan memberi lebih insentif agar pihak projek-projek perumahan, terutamanya projek-projek perumahan PPR, perumahan firma serta kos sederhana rendah dan tinggi diperbanyakkan dan buka peluang kepada kontraktor yang layak agar ekonomi di negara ini dapat bergerak dan diversify. Kalau misalnya ekonomi tidak diberi pencetus ataupun galakan, macam mana ia nak bergerak? Dan keadaan di Kuala Lumpur sendiri hari ini saya akuilah sudah mula sesak, sudah mula jam dan sudah mula aktif. Terutamanya lebih-lebih lagi sekarang ni petang-petang di Kuala Lumpur ni hujan. Jadi bagi kami ahli perniagaan dan juga yang terlibat, terutamanya kami daripada NGO ni yang terlibat dalam perniagaan ni, menganggap dan juga mengambil pendapat sahabat-sahabat kami, dan ini ada suatu petanda yang baik sebenarnya kepada perkembangan ataupun pertumbuhan ekonomi. Bila keadaan jalan itu jam, menunjukkan ia adalah suatu petunjuk aktif kepada pergerakan ekonomi. Dan begitu juga kepada pihak terutamanya majlis pembandaran ataupun PPT ataupun terutamanya bandaraya agar memberi kelonggaran permohonan lesen bagi terutamanya penjaja kecil dan peniaga kecil. Begitu juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga telah memberi penumpuan kepada sektor peniaga dan penjaja kecil ini, dan akan lebih membangunkan kawasan-kawasan baru perniagaan agar peniaga dan penjaja kecil ini mendapat peluang dan ruang, iaitu gerai-gerai baru, dan juga membaiki dan upgradekan gerai-gerai yang sedia ada agar lebih vibrant dan lebih meriah seadanya lah
Jadi ini akan menarik minat pihak pelancong dan juga pelabur masuk ke negara ini, yang di mana Kuala Lumpur adalah ibunya, Kuala Lumpur adalah puncanya. Kalau Kuala Lumpur maju, insya-Allah seluruh negara akan mendapatkan manfaatnya. Begitu juga dengan apa yang saya nak komen lagi, beberapa kementerian yang agak pasif, ada kementerian yang agak pasif, kita kena perlu digebelingkan lagi lah usaha. Setahun yang berlalu ni kita tengok sumbangan kepada rakyat ni macam 50-50 je. Jadi itulah pasal Yang Amat Berhormat Perdana Menteri PFX kena pastikan bajet dan juga sumbangan kepada pembangunan negara ini adalah kata orang tu efisien lah, kepada kementerian-kementerian untuk digerakkan segala pembangunan dari segi fizikal, pembangunan dari segi rohani, begitu juga dengan beberapa cadangan pihak kerajaan Malaysia untuk membangunkan sektor baru, terutamanya di bidang IT, sektor di bidang telco lah, dan dengan membangunkan berbagai aplikasi baru untuk memajukan lagi IT di negara ini. Jadi itulah setakat ini kerjasama KDN pun kepada ROS dan NGO-NGO pun agak baik. Cuma kita harap lebih baik lah, dan pihak ROS pun kita harap akan mencadangkan beberapa program yang lebih banyak program lah untuk NGO, sebab setahun ni NGO macam seolah-olah diketepikan lah. Bukan saya cakap, banyak NGO yang cakap, bukan saya yang cakap. Jadi kita berharap NGO akan diberikan peranan yang lebih penting, diberi peluang dan ruang di dalam kek ekonomi dan juga sektor sosial, terutamanya menjalankan kerja-kerja kebajikan, terutamanya di hujung tahun ini, di mana beberapa tempat pun kelihatan akan banjir. Jadi insya-Allah NGO sedia membantu pada bila-bila masa dari segi tenaga, dan juga kalau misalnya pihak-pihak yang ingin memberi sumbangan tu silakanlah, kita alu-alukan agar pihak NGO dapat menjalankan kerja-kerja kebajikan untuk disampaikan kepada rakyat. Kita tak tentu, kadang-kadang kawasan ni yang tak pernah banjir pun jadi banjir. Jadi untuk yang hal-hal lain ni nanti kita akan buat sesi lain lah. Jadi untuk hari ni kita menyatakan bahawa sokongan penuh dan dokongan penuh kepada kerajaan perpaduan Malaysia Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan juga Timbalan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Ahmad Zahid Hamidi, dan Datuk Seri Fadilah Yusof. Dan kita harap barisan kabinet yang lain tu, menteri-menteri yang lain tu supaya mendukung penuh. Jadi kepada kerajaan ni teruskanlah, kita sokong, insya-Allah dengan dan kita sentiasa berdoa agar kerajaan perpaduan ini diberkati Allah SWT dan dijauhkan segala malapetaka lah, terutamanya dari pihak luar. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.